Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membaca suratul Balad dari juz yang ke-30 dengan menggunakan qiraat, dengan menggunakan riwayat Khalad dari Ibn Hamzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dalam suratul Balad ada beberapa khilaf bacaan. Yang pertamanya, seperti biasa, setiap kali bertemu dengan mak jaiz munfasil, mak wajib muttasil, mak lazim, mak silah tawilah, bagi bacaan qiraat Hamzah sama ada riwayat Khalaf atau riwayat Khalad, mereka membaca dengan 6 harakat. Pada ayat yang ketiga, tanwin bertemu dengan waw. Wa walidin wa ma walad.
Bagi riwayat Khalad, beliau membaca dengan bacaan sama seperti riwayat Hafs al-Asim dengan bacaan idgham ma'al ghunah, dimasukkan dan didengungkan. Wa walidin wa ma walada. Saya kira dinyatakan dengun ialah suara yang masuk ke dalam batang hidung kita, sama ada di bahagian bawah, bahagian tengah atau bahagian atas. Dan qadar dengunnya sekurang-kurangnya 2 harakat. Wa walidin wa ma walad. Manakala bagi bacaan riwayat Khalaf dari Ibn Hamzah, beliau membaca dengan idgham bila ghunah, tidak didengungkan, dimasuk tanpa didengungkan. Dan seterusnya pada ayat yang keempat, alif lam, kalimah yang ada alif lam bertemu dengan hamzah yang berada di pertengahan ayat, maka mengikut bacaan riwayat Khalad dibaca dengan 2 wajah, sama ada wajah saktah atau wajah tahqiq. Manakala Khalaf membaca dengan wajah saktah sahaja. Saktah ialah kita berhenti seketika dalam qadar 2 harakat, kemudian menyambung, menghabiskan bacaan dalam nafas yang sama tanpa mengambil nafas yang baru. Laqad khalaqnal insana fi kabad, atau dibaca secara tahqiq bagi riwayat Khalad. Tahqiq ialah bacaan seperti mana tertulis di dalam rasam, seperti bacaan yang biasa kita baca, yang dibaca oleh riwayat Hafs daripada Imam al-Asim. Dan sekali lagi pada ayat yang kelima bertemu dengan nun mati yang bertemu dengan ya, di mana mengikut bacaan riwayat Khalad, ianya dibaca seperti riwayat Hafs al-Asim, dibaca secara idgham ma'al ghunah. Allan yaqdiru alaihi ahad. Manakala riwayat Khalaf dibaca secara idgham bila ghunah. Pada ayat yang ke-9 sekali lagi bertemu nun tanwin. Tanwin bertemu dengan waw. Maka mengikut bacaan Khalad dibaca dengan idgham ma'al ghunah seperti Hafs al-Asim. Manakala riwayat Khalaf dibaca secara idgham bila ghunah. Wa lisanan wa syafatayn. Khalaf wa lisanan wa syafatayn. Suara tidak masuk ke dalam hidung, tidak ada dengung. Dan pada ayat yang ke-12, wa ma adraka zilra di sini, maka mengikut bacaan qiraat Hamzah Khalaf atau Khalad dibaca dengan imalah. Wa ma adrika mal aqabah. Pada ayat yang ke-14, aw it'amun sakin mahsun, huruf yang mati bertemu dengan hamzah, aw waw mati dan bertemu dengan hamzah, maka mengikut bacaan riwayat Khalad dibaca secara tahqiq, bacaan biasa seperti dibaca oleh riwayat Hafs al-Asim yang biasa kita baca. Manakala bacaan Khalaf dibaca dengan 2 wajah, sama ada wajah tahqiq atau wajah saktah. Seterusnya pada ayat yang ke-19, yang pertama pada pertemuan huruf yang mati dengan hamzah sakin mahsul, hum ashab, mim mati bertemu dengan hamzah, maka sakin mahsul seperti yang dinyatakan di atas tadi. Mereka bacaan riwayat Khalad dibaca secara tahqiq, bacaan biasa seperti dibaca oleh yang biasa kita baca oleh riwayat Hafs al-Asim. Manakala bagi bacaan Khalaf dibaca dengan 2 wajah, sama ada secara tahqiq atau dibaca secara saktah. Pada kalimah al-mash'amah bagi bacaan qiraat Hamzah Khalaf atau Khalad, dihazafkan hamzah
dan shin dibariskan di atas, atau boleh juga dinyatakan sini sebagai naqal, baris hamzah di atas dipindahkan kepada shin yang mati sebelumnya pada baris di atas. Jadi bacaannya daripada al-mash'amah kepada al-mashamah. Dan pada ayat yang ke-20 pada kalimah alaihim, di mana-mana saja bertemu alaihim bagi qiraat hamzah, khalaf dan khalaf dibaca dengan berbaris di bawah, ditukar kepada berbaris di hadapan. Alaihim kepada alaihum, dan perkataan terakhir, kalimah yang terakhir pada ayat yang ke-20 ini muqsadah, narum muqsadah, di mana hamzah diibdalkan kepada waw. Jadi bacaannya ialah daripada muqsadah kepada musadah. Alaihum narum musadah. Alhamdulillah. Begitulah secara ringkas sedikit info penerangan ringkas kaedah-kaedah usul-usul khilaf fath huruf yang berlaku dalam suratul Balad mengikut bacaan qiraat hamzah dengan riwayat khalad berbanding dengan riwayat khalaf, dan juga berbanding dengan riwayat haf daripada qiraat Asim, daripada Al-Asim, Imam Asim. Semoga sedikit perkongsian yang saya berikan pada kali ini dapat memberi kebaikan kepada diri saya terutamanya, dan dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mempelajari asas-asas bacaan secara berqiraat, membaca Al-Quran wal qiraat. InsyaAllah apabila tuan-tuan dan puan-puan bertalaqi dengan guru-guru yang mursyid, tuan-tuan dan puan-puan dan kita semua akan cepat menangkap, memahami setiap usul-usul, kaedah-kaedah, khilaf-khilaf yang berlaku dalam qiraat setiap iman-iman, kaedah bacaan iman-iman, qiraat melalui perawi-perawi mereka. InsyaAllah, marilah kita terus berteman dengan Al-Quranul Karim, berkorib dengan Al-Quranul Karim, bersahabat dengan Al-Quranul Karim di kehidupan dunia ini. InsyaAllah kita berharap kita terus berteman dengan Al-Quran sehingga akhir hayat kita dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan insyaAllah Al-Quran akan menjadi teman dan pembela kita di dalam kubur dan di yaumul akhirah nanti. Salam persahabatan daripada saya Haji Ya Terengganu daripada syarikat Raudhah Jaya Travel and Tours yang Berhad. Syarikat pengurusan kami berada di daerah bagi daerah Kuala Terengganu di tingkat atas 7-Eleven Jalan Tok Adis, Kapun Tok Adis, Kuala Ibai. Sesiapa yang berhajat untuk menunaikan umrah bolehlah menghubungi mana-mana syarikat Raudhah atau terus menghubungi saya di talian 01993676657. InsyaAllah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahina warzuqna tilawatahu ana al-lail atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر بأمورنا وعازم بأجورنا وحسن بأخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.